Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam channel CMK TV, Suara Rakyat Marhain. Hari ini kita nak bicara soal pembatalan pingat emas yang dimenangi oleh atlet lontar peluru negara, Muhammad Ziyad Zulkifli. Kemenangan yang diraih ketika negara menyambut Hari Kemerdekaan 31 Ogos 2021 di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 sungguh mengejutkan. Ketika seluruh rakyat gembira kerana pingat emas dimenangi, pingat emas kedua yang dimenangi oleh atlet Malaysia itu tiba-tiba dibatalkan hanya kerana kesilapan teknikal. Apabila ada aduan protes yang dibuat oleh kontijen Ukraine terhadap 3 atlet yang dikatakan gagal hadir di bilik menunggu ataupun call room untuk kejohanan bermula, iaitu atlet daripada Malaysia, Ziyad, kemudian daripada Ecuador dan juga daripada Australia. Bagi atlet Ecuador dan Australia tidak jadi masalah kerana ranking mereka dalam kejohanan itu berada di bawah. Tapi bagi Muhammad Ziyad, ia sesuatu yang sungguh mengecewakan. Ramai yang tertanya-tanya, kenapa protes itu berlaku selepas Ziyad menang? Seolah-olah ada pakatan, ada perancangan yang dibuat oleh Ukraine kerana pingat perak dan gangsa dimenangi oleh atlet dari negara tersebut. Seolah mereka sudah bersedia, saudara, untuk membuat protes bagi membolehkan mereka memenangi emas dan juga perak. Persoalan yang timbul, mana hilangnya pegawai yang mengiringi Ziyad di tamasya sukan Olimpik, Paralimpik yang besar seperti ini? Dipahamkan Ziyad ketika itu berada di Padang kerana latihan terakhir untuk acara yang akan berlangsung. Tetapi mana pergi pegawai pengiring yang sepatutnya bersama beliau, jurulatih dan sebagainya? Ini masalah koordinasi dari segi maklumat tidak disampaikan dengan betul, menyebabkan negara kehilangan pingat emas. Bahkan Ziyad telah berjaya memecahkan 2 kali rekod yang dibuatnya sendiri pada kejohanan itu. Lebih mengecewakan kita ialah kemenangan yang diraih ini adalah sebagai hadiah kepada seluruh rakyat sempena dengan Hari Kemerdekaan ke-64. Ramai yang tertanya-tanya, kenapa kejohanan sebesar ini hanya dipisahkan menerusi masalah teknikal yang tidak sepatutnya berlaku. Sedangkan ia adalah acara sukan dan sewajarnya kalau teknikal itu berlaku terhadap acara itu sendiri, mungkin kita rakyat boleh terima. Tetapi teknikal yang berlaku sebelum, sepatutnya penganjur tidak membenarkan Ziyad untuk masuk ke padang bagi memulakan acara. Tetapi ini tidak berlaku, saudara. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak kena. Dan sepatutnya penganjur membuat teguran sebelum masuk, bukan selepas beliau menang pingat emas dan memecah rekod dunia dalam acara ini baru pembatalan dibuat. Dipahamkan hari ini rayuan telah dibuat oleh kontijen Malaysia. Chief the Mission mesyuarat pagi ini untuk membuat rayuan dan keputusan masih lagi tertakluk dengan keputusan pengadil yang awal, iaitu pingat emas yang dimenangi oleh Ziyad telah dibatalkan. Kita kehilangan pingat emas yang dibanggakan dan rayuan hanya boleh dibuat selepas kejohanan ini berakhir. Apapun sebagai rakyat Malaysia, bila melihat kemenangan pecah rekod 2 kali, kemenangan yang dicapai oleh Muhammad Ziyad Zulkifli, saya merayu kepada kerajaan Malaysia supaya hadiah yang dijanjikan kepada mereka yang memenangi pingat emas dapat diberikan juga kepada Ziyad. Kerana beliau sebenarnya telah memecahkan rekod dunia
Dan beliau sebenarnya telah mengharumkan nama negara. Beliau telah memberi kita inspirasi kejayaan. Dan beliau telah memberi hadiah yang bermakna ketika negara menyambut perayaan hari kemerdekaan yang ke-64. Maka itu saya mahu rakyat memberikan sokongan supaya Ziyad juga diiktiraf sebagai pemenang pingat emas, walaupun penganjur kejohanan membatalkannya kerana masalah teknikal yang tidak adil bagi seorang atlet seperti Muhammad Ziyad Zulkifli. Sudahlah, mereka ini atlet orang kurang upaya, tiba-tiba ada peraturan dan syarat yang boleh merosakkan imej negara. Kita berbangga kerana berjaya menang pingat emas, tetapi akhirnya dibatalkan. Justru sekali lagi saya merayu kepada kerajaan supaya mengiktiraf kemenangan Muhammad Ziyad ini sebagai kemenangan untuk negara sempena hari kemerdekaan yang ke-64. Sekadar itu dulu. Kita jumpa lagi dalam edisi yang akan datang. Jangan lupa like, follow, share dan subscribe channel CMK TV, Suara Rakyat Mahir. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.